Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berserang di channel saya. Hari ini kita akan menyaksikan video cara-cara untuk memangkas tanaman atau pokok mangga selepas tuaian dilaksanakan. Antara tujuan pemangkasan ini adalah untuk membentuk semula pokok, membuang dahan-dahan yang berpenyakit, mendedahkan lebih banyak cahaya matahari kepada pokok dan membolehkan pengudaraan yang lebih baik dalam kawasan pokok bagi mengelakkan membiarkan serangga perosak. Okey, kita saksikan bagaimana cantasan ataupun pruning ini dilaksanakan pada tanaman mangga. Okey, ini adalah tanaman mangga yang belum dilaksanakan kerja-kerja cantasan. Selepas kerja-kerja penuaian dilaksanakan, pokok kelihatan merimbun, tinggi, kurangnya cahaya matahari masuk ke bahagian dalam, tiada pengudaraan yang baik untuk tanaman ini. Kerja-kerja cantasan dimulakan dengan melihat keseimbangan pokok dari jauh. Kemudian, cantasan akan dilaksanakan pada dahan-dahan yang telah rosak, berpenyakit, tunas air, dahan-dahan yang jatuh ke bawah, dahan-dahan yang melentur ke bawah, dan dahan-dahan yang menaik ke atas. Dahan-dahan yang melumpai ke bahagian bawah ini akan mengelakkan aliran udara masuk ke bahagian dalam pokok bagi membolehkan proses pengaliran udara dengan baik berlaku. Aliran udara yang baik akan mengurangkan kelembapan di dalam pokok dan mengelakkan pertumbuhan kulat yang menyerang tanaman ini serta mengelakkan menjadi perumah kepada serangga-serangga perosak. Struktur pokok perlulah seimbang di mana dahan di bahagian kiri dan kanan pokok, bahagian belakang dan hadapan pokok perlu seimbang bagi membolehkan pokok berdiri dengan baik dan sukar untuk tumbang bila ditiup oleh tiupan angin yang kencang. Pokok yang seimbang juga memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan seperti kawalan serangga perosak, pembajaan dan sebagainya dilaksanakan, terutamanya apabila penggunaan jentera digunakan. Peralatan cantasan yang biasa digunakan adalah gergaji yang telah disambung dengan galah serta gunting pokok ataupun sketias. Peralatan tambahan mungkin perlu digunakan seperti gergaji rantai ataupun tangga bagi mencapai kedudukan dahan yang agak tinggi. Dahan-dahan yang terlalu banyak ini juga akan menyebabkan tanaman kekurangan nutrien. Oleh itu, bahagian-bahagian yang tidak produktif seperti di bahagian atas, tunas air dan juga dahan-dahan yang melempai ke bahagian bawah perlulah dibuang. Nutrien akan dibekalkan kepada dahan-dahan utama yang akan mengeluarkan tunas-tunas baru yang akan produktif dan akan mengeluarkan hasil yang diharap-harapkan. Kerja-kerja cantasan seperti pokok yang kita lihat ini adalah berusia 8 tahun dan mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit sepokok. Kerja-kerja cantasan ini perlu dah dilaksanakan dengan segera bagi menyediakan tanaman atau pokok-pokok ini
berpucuk sebanyak 3 kali sebelum pemberian hormon pembungaan dilaksanakan. Dahan-dahan serta daun hasil cantasan perlulah dikumpulkan dan dibuang di tempat lain bagi mengelakkan pembiakan kulat perosak atau menjadi perumah kepada perosak-perosak lain tanaman ini. Ianya juga akan memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan di mana jentera akan dapat digunakan dengan mudah. Bagi dahan-dahan yang kecil dan rendah, sketias atau gunting pokok digunakan bagi memudahkan kerja-kerja cantasan ini. Untuk memudahkan kerja-kerja cantasan ini dilaksanakan, peralatan seperti sketias dan gergaji perlulah dalam keadaan baik dan tajam yang boleh membantu kerja-kerja dijalankan dengan lebih efisien. Lepas ni siap tulis nama, nombor telefon. Siapa nak pruning? Pokok 30. Kerja-kerja cantasan juga amat sesuai dilaksanakan pada waktu pagi, di mana dahan pokok ketika itu agak lembap dan mudah untuk digunting maupun untuk digergaji. Dahan masih lembut pagi-pagi. Dahan-dahan yang rosak ataupun terdapat serangan perosak seperti ulat pengorek batang juga akan dibuang ketika ini. Manakala daun atau pucuk-pucuk yang diserang kulat juga dibuang dan dimusnahkan ketika ini bagi mengelakkan ianya merebak dengan lebih banyak lagi. Selesai satu pokok yang telah dicantas. Lihat, hanya tinggal dahan-dahan utama dan pucuk-pucuk tertentu saja yang ditinggalkan. Yang nak tunjuk ni RM5 je. Nak tunjuk pokok RM5 macam mana pakai gunting je. Pokok yang bersaiz kecil lebih mudah menggunakan gunting pokok ataupun sketias bagi melaksanakan kerja-kerja cantasan ini. Tak mau cakap ni yo. Makan seorang. Dia datang makan seorang. Oh. Ini dia.
Setelah pokok siap dicantas, pekerja akan melihat pokok dari jauh untuk melihat keseimbangannya. Okey, puas hati. Kita pindah ke pokok lain. Pokok yang telah siap dicantas akan lebih sehat dan stabil. Cuma dahan-dahan utama sahaja yang ditinggalkan dan bahagian atas dan bawahnya kita buang, membolehkan pengudaraan berlaku dengan baik dan cahaya matahari akan dapat masuk ke bahagian dalam pokok bagi mengelakkan pembiakan dan pertumbuhan kulat rosak. Pokok ini seterusnya akan dibaja selepas kerja-kerja cantasan ini selesai, dan dahan atau tunas yang tumbuh akan kita jaga daripada serangan rosak bagi menghasilkan tunas yang lebih baik. Biasanya 3 peringkat pertumbuhan tunas akan membolehkan kita memberikan hormon pembungaan bagi penghasilan seterusnya. Okey, semoga mendapat manfaat pada tuan-tuan semua bagi melaksanakan kerja-kerja cantasan, dan jangan lupa subscribe, share, like dan komen video ini untuk menambahbaikan seterusnya. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Okey, ini adalah tanaman mangga yang telah dilaksanakan kerja-kerja cantasan. Kita dapat lihat pokoknya yang telah tinggal dahan-dahan utama saja untuk dipelihara dan dikekalkan, dan seterusnya dijaga untuk menghasilkan penghasilan yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Jangan lupa ya, untuk para penonton semua, please subscribe, like, share and comment. Dan semoga kita dapat berjumpa di lain video di channel saya ini bagi info-info pertanian untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Pergi kedai membeli beras untuk membuat nasi impit. Pokok sudah siap dicantas. Hasil pasti lebih baik. Bye-bye.